kita bagi peluang untuk siapa-siapa yang berminat untuk itulah, bersama dengan projek ni lah. Di peringkat awal kita bakal akan mengadakan perjumpaan juga dengan Besar Kedah supaya jelas kerja ni tak boleh kita buat di peringkat kampung lah. Dia berkenaan dengan sejarah negeri. Kita memerlukan kerjasama kerajaan negeri, dan jika ada jodoh dan rezeki itu kita nak melibatkan kerabat di Raja Negeri Kedah sendiri, kerana kisah-kisah ni akan menceritakan semula kisah daripada Tok Nenek Kesultanan Kedah yang ada alhamdulillah kan. Dan juga kalau baru-baru ni daripada buat macam ni juga bicara wara bersama dengan Syed Nahar Shahabuddin. Itu adalah keturunan daripada Tengku Kudin. Kudin ni ada 3. Ini Tengku Kudin yang terlibat dalam perang musuh bisik ni. Itu nama betul dia Syed Zainal Abidin. Jadi panjang kalau kata kita nak tengok kisah perang musuh bisik 21 tahun ni melibatkan hampir seluruh Nusantara. Macam tu. Kan ada seorang ulama mengutuskan surat Syekh Samad Al-Palimban ni, dia menyeru kan angkatan-angkatan kerajaan-kerajaan Melayu seluruh Nusantara ni membantu. Tapi atas pengkhianatan British, orang kata itulah orang kapiak ni kan, dia pemain atas gold, prosper dengan glory gitu kan. Kita ni pada masa tu sepit dan banyak pengkhianat yang menyebabkan kita kalah ke, kita tewas, hilang sempadan Kedah yang ada dulu sampai ke Ranong tu hilang lah ni. Ada di situ ya sempadan yang Gelagawi je. Jadi kecil negeri Kedah ni kan. Negeri Kedah ni daripada Ranong sampai ke Krian. Besar. Kan? Sebelah segeting kera tu Kedah. Separuh orang kata kan. Jadi kita bukan nak mengapi-apikan mana-mana pihak. Orang kata mewujudkan kebencian ke apa, tapi kita sebenarnya sedang meniup semangat patriotisme lah melalui mengenang sejarah. Kalau orang kata lah ni kita nak buat apa-apa tu, orang kata nak cari punca, nak buat apa tu pasal apa, inilah kita nak cari punca dia kerana dari sejarah perang musuh bisik itu akan ditiup semangat nombor 1 agama lah, ditiup semangat keislaman tu. Jadi daripada kita punya kisah di pentas ke, di filem ke, di drama TV ke nanti, kita nak membetulkan apa yang selama daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an, tahun 2000, macam mana orang Melayu dulu pula buat cerita-cerita epik ni. Kita tak ada rujukan, kita tak ada betul-betul orang kaji sejarah tu. Jadi sekarang kita dalam proses tu lah. Kita bersama dengan kawan-kawan dari Persatuan Sejarah Malaysia. Jadi khususnya cawangan Kedah, mereka ni ramai yang hebat-hebat ni. Tapi sayang mereka duduk Pahang, ada duduk di Tuan Kamal, duduk di Kelang, ada duduk Pulau Pinang. Tapi mereka jadi macam orang kata satu geng jugalah. Kan. Jadi saya bertuah dapat berjumpa dengan mereka. Kita nak orang kata wujudkan bahasa mereka lah. Gerila-gerila pengkaji sejarah ni di peringkat daerah, negeri, kampung, supaya kerja tu bukan seorang-seorang buat. Dan kalau ikut saya ni dari Pertubuhan JK Sri Lanka Puri ni menggunakan platform pertubuhan kami ni sebagai orang yang mempersembahkan cerita tu. Jadi tanggungjawab kita ialah apa yang mereka dah kaji dan tulis, kita visualkan. Macam tu. Jadi kita memang mencarilah orang-orang yang berminat untuk menjadi funder, tapi bukan berdasarkan keuntungan semata-mata. Ini lebih kepada agama, bangsa dan tanah air. Itulah lebih kurang pada puteri yang sedang rekod ni. Selamatlah untuk mendengarkan sesi bicara wara perang musuh bisik yang kali keempat dah sebenarnya ni. Dan sebelum ni kita try buat 2 minggu sekali, tapi rasa masa tu terlalu panjang 2 minggu tu. Jadi kita nak mempercepatkan proses tu. Kalau boleh insya-Allah lah tahun depan, sekurang-kurangnya bulan Jun ataupun bulan Julai ataupun sepenuh kemerdekaan tahun 2021, kita boleh pentaskan dah. Dalam masa tu mungkin kita try buat teaser, buat dia punya orang kata iklan mengenai perang musuh bisik ni untuk menarik perhatian penonton. Kita sedang cuba membina crowd lah dalam tempoh lebih kurang tak sampai setahun ni. Kita cuba nak bina crowd ya.
crowd tu kita target dalam Langkawi, dalam negeri Kedah dulu. Kita dalam COVID kan, kita tak harapkan penonton dunia dulu. Kita perlukan sokongan dari orang tempatan dulu. Kita perlukan pencinta-pencinta sejarah dalam kalangan kita dulu. Supaya bila ada orang luar mai, ada pelancong datang, barulah maksud dia semua orang yang ada di Kedah tu duta dia. Semua boleh cerita. Itu adalah matlamat kita lah. Jadi selain daripada kita nak buat duit ke, nak cari pendapatan ke, nak cari rezeki ke, ya sebenarnya kita ada tanggungjawab kepada masyarakat dan bangsa serta agama tu sendiri. Ambil mudah macam ni. Kalau kita bahasa dia berkawat kot, kalau tentera ni kan dia sedang menuju ke mana-mana kan, ramai-ramai. Jadi kalau tentera lain dia menyanyi mungkin. Kalau ada orang tu kalau tengok cerita-cerita perang tentera Amerika ke apa ke tentera mana pun, kalau dia berkawat, dia menyanyikan ataupun melagukan lagu-lagu semangat tentera depa. Beza dengan tentera Kedah pada ketika itu, ni ada dalam catatan, depa berzikir di sepanjang jalan. Itu yang kita nak cuba tunjukkan, yang mana perang musuh fisik ni adalah perang sabil. Perang musuh fisik ni bukan perang untuk mempertahankan sepadan negara saja. Perang musuh fisik ni adalah perang di antara Islam dengan kafir. Jadi amalan tentera Islam pada ketika itu, pakaian dia, cara makan dia, cara hidup dia, macam mana orang Palestin lah ni kot. Macam tu. Jadi kita dah dalam negeri Kedah ni, Pulau Pinang, Perak, Setui, mana-mana tentera Islam yang bergabung pada ketika itu, dari Palembang, Brunei pun ada, sampai ke Filipina tu. Orang Ilanun ni sebenarnya bukan Lanun. Mereka kaum-kaum yang disebut nama tu, kaum tu nama Ilanun. Tapi British tu putak belik. Kerja mereka memang yang tu. Nak menjadikan tentera kita ni. Ya. Ada yang tanya kita cakap dalam Skype lah. Ya, kita cakap dalam Skype. Jadi, mereka putak belik. Contoh kalau sebut Maharajalela. Seolah-olah kalau sebut Maharajalela tu maknanya berkuasa sesuka hati. Macam tu kan? Tak, Maharajalela adalah seorang pejuang Islam. Maharajalela adalah seorang pejuang Melayu. Tapi cara British menyucuk masuk dalam budaya bahasa tu, seolah-olah Maharajalela tu tak elok. Macam tu kan? Kita kena tahulah benda-benda ni melalui kita punya, orang kata, kajian bersama dengan rakan-rakan dari persatuan ni. Kita nak habaq kat dunia sama, kawan-kawan di peringkat negeri ke apa. Hari ni ada Tuan Muhammad Herman Roslan. Ni pun seorang pakar lah, pengkaji sejarah Kedah. Kita cakap dengan dia dulu, dah boleh masuk. Saya terpaksa pakai dua lah. Saya tak pandai nak type dekat handphone. Ada saya pakai juga yang orang panggil apa, laptop ni, nak tengok WhatsApp tu. Boleh kita jawab kalau orang tanya. Tapi elok boleh kalau masuk dalam grup ni lah. Tanya soalan kan. Saya duduk party, saya duduk jaga tengok soalan. Mungkin ada yang duduk dengar ni nak tanya soalan kepada panel, kita boleh. Kalau tak boleh, tak nak tunjuk muka ke apa, type soalan dekat chatting tu. Saya akan bacakan untuk panel kita menjawab. Biasanya kita start pukul 9, tapi hari ni lepas minta lewat sikit, tak apalah. Lepas lewat je lah kan, lepas ada kerja dengan keluarga apa kan. Lepas sibuk juga, lepas ni yalah, tanpa kita funding, lepas buat YouTube sendiri, buat bajet, edit sendiri. Saya tantang tu saya tak berapa pandai lagi. Saya ada juga saya punya YouTube channel Langkawian GK tu, dengan GK Langkawi. Kita lebih orang kata mencari naskah, mencari cerita untuk di GK kan. Jadi kalau lama tu bolehlah tengok dia punya YouTube tu, ada dah apa dia GK tu. GK tu medium dah lah. Kita boleh je nak buat Mek Mulung guna cerita perang musuh fisik. Dan ada banyak naskah atau cerita-cerita yang dah ada dalam Mek Mulung ke GK yang kita tak tahu sebenarnya cerita tu cerita apa. Kan. Kita tak tahu tajuk dia pakai tu, kisah dia pakai tu, kisah dari mana. Dan kita kena tak boleh orang kata menidakkan yang
semua persembahan kita ni, tak kisahlah Mak Yung ke, Mek Mulung ke, Hadrah ke, JK ke, adalah seni budaya selepas perang. Dia ada kesan dia. Dia ada kesan dia. So, nanti kita kalau bercerita bab JK tu, saya boleh bahaskan, saya boleh ceritakan apa pasal. Sebab saya duk perhati, saya duk tengok semua persembahan-persembahan ni kan. Saya terlibat secara langsung. Jadi saya tengok, takkan macam ni kan. Kita orang Melayu ni lain kan. Kita orang Melayu ni bukan terhegeh-hegeh, terkial-kial. Tak. Kita berlawak ada santun dia. Sebab dengan nur Islam tu, dengan jiwa Islam tu, cara kita tu ada. Bukan batas, kita ada cara dia. Maksudnya kita ni adalah satu bangsa Melayu ni yang ada hikmah. Yang tu kita tak boleh tolak. Jadi bila kita tengok persembahan-persembahan kita, nampak macam sembahan yang tak ada makna. Tu bukan dia tu bukan Melayu tu. Bagi saya lah. Bagi saya. Contohnya kalau selepas perang, kalau buat lawak tu, kita buat lawak dalam ketakutan. Takut kalau buat lawak tu, Syed Siam tak suka, dia bunuh kita. Dia macam tu. Kita kena nampak kesan dia tu selepas perang terhadap persembahan-persembahan tradisi kita. Sebab dah ada catatan yang mana yang ditawan tu dibawa ke sebelah Siam ke mana untuk dijadikan pelawak-pelawak di atas pentas. Nampak tak? Dia bukan main-main lah. Mereka bukan orang kata takat bunuh orang-orang Melayu kita suka-suka. Tapi mereka juga memperbodohkan budaya kita, cara hidup kita. Jadi kita kena kata lah yang saya baca semualah duduk campur dengan cerdik pandai pengkaji-pengkaji, ya, tak kisah nama apa, profesor doktor mana pun, dia tak sebut bab kesan perang. Sebab maknanya dia buat kajian tu adalah berdasarkan apa yang ada. Dia tak berdasarkan sejarah tu. Dia bukan menafikan, tapi mungkin pada sudut pandang dia pun benda tu tak perlu. Silap lah bagi saya sekarang ni. Bila saya dah punca jadi macam ni, saya cari nak buat. Mereka kalau main Langkawi ni, mereka suruh buat cerita Mansuri. Buat cerita Mansuri. Yang saya belajar, kalau kita nak membuat sesuatu cerita, kisah dari segi falsafah dia, kita bukan mengaibkan diri sendiri atau mengaibkan orang. Bercerita itu adalah sepatutnya memberi pelajaran yang baik, tauladan yang baik kepada penonton. Dan tidak akan memburukkan mana-mana pihak. Terutamanya diri sendirilah. Siapa nak buat cerita buka pokong negara sendiri macam tu kan. Mana dia, bila saya tengok banyakkan cerita kita ni, banyak macam tu. Orang kita pun suka lah dengan cerita Mansuri tu. Apa, tak nampak lah benda tu. Orang kata menunjukkan Melayu ni kejam lah. Menunjukkan Melayu ni mengenai bangsa sendiri. Yang tu saya tak nafi, ada. Pengkhianat memang ada. Okey? Saya tak kata Mansuri itu salah. Tak. Ada banyak pilihan, ada banyak cara untuk menyampaikan kisah Mansuri itu. Bukan dengan cara mengkisahkan, contohnya Datuk Kemajaya tu terlalu jahat. Ini yang saya nampak ada unsur kesan selepas perang. Jadi bila kesan selepas perang, ada orang yang menang ni, dia menentukan jalan cerita itu. Yang tu yang kita nak kena fikir, renung, dan kita kena nampak benda-benda macam ni. Betul. Saya kata dia difitnah. Betul dia difitnah, Mansuri ni. Tapi takkan dia yang kita nak angkat. Macam tu. Orang yang difitnah tu menjadi macam hero. Kenapa? Sedangkan pada zaman yang sebenarnya Mansuri itu, pada 1821, 7 bulan sebelum kota Kuala Kedah tu diserang, Mansuri telah dibunuh di Pulau Langkawi. Zaman itu peperangan antara Kedah dengan Siam. Kenapa tak cerita pasal kekejaman Siam tu? Kenapa yang cerita pasal jahatnya orang Melayu ni? Yang ni yang kita kena fikir. Yang ni saya nampak kata tak boleh kan, sebab masih ada lagi saki-baki keturunan orang Siam ni yang mengagung-agung dengan Siam. Yang tu kita kena perbetul. Kita ni duduk belah mana? Kita kena angkat sejarah kita. Macam tu. Contohlah kalau kita mula-mula dulu belajar main bangsawan itu, dia angkat tangan, ampun tuanku beribu ampun. Saya pernah tanya dengan arwah pelakon, dia pelakon Mahmud. Legend tu, saya jumpa, dia personal tanya. Dia pun tak setuju sembah tu angkat sampai Kedai tu. Dia kata, dia pernah belajar dulu, dia cakap, yang bawa benda tu siapa? Tali barut British. Kena tahu ni, kena ambil kisah siapa yang angkat tangan sampai Kedai.
menghadap raja. Adakah pada zaman 1821 angkat tangan sampai ke dahi mereka? Tak ada. Mereka tunduk je. Macam ni. Ada yang kata tak. Kalau macam ulama'-ulama' tu tak angkat tangan pun. Jumpa dengan tuanku raja ni, dia tunduk je. Kenapa? Pasal kesan orang belajar agama Islam pada masa tu kuat. Takkan ulama'-ulama' ni ikut cara Syam? Tak. Macam tu kan. Kita kena ambil kisah sebab ilmu yang tentang tunduk ni tak boleh melebihi daripada rukuk kepada Allah. Yang tu bukan baru ni. Daripada zaman Nabi. Jadi makna dia kalau kita nak memperbaiki, melihat secara halus di manakah gerak yang ataupun kesalahfahaman orang-orang penggiat yang dahulu kurang arif tentang agama mungkin. Ini yang kita kena ambil kisah. Assalamualaikum. Gerau tak dapat buat lagi lah. Bendera lima tokar pun. Dari tak jumpa lagi. Dengar suara saya. Tak apa dengar ni. Alang mic on tak? Mic baru apa? Mic tak apa. Ni kita dah masuk dengan Mulia Tuan Mahathir bin Nazim. Boleh tak? Dengar tak? Saya dengar. Tapi tu saya baru dengar suara Pak Lang. Ni ada recording, saya dah boleh rekod jugalah. Saya rekod untuk kita lah. Ni ada tetamu kita nak buka. Dia dah rekod, seorang dah rekod dia tak apa. Dia akan keluar masuk dalam tu. Masuk dalam Skype. Seorang rekod tak apa. Dia rekod. Skype lagu tu. Okey. Kita harap dia jangan berhenti rekod. Kecuali orang hak rekod tu putus, dia akan putus ya. Kena rekod lain lah. Dia ni dari, saya rasa dia dari MIT Rimba Kuala Lumpur. Dia ada jumpa saya waktu wakil dia lah. Head of department dia. Dia pemain Langkawi, jumpa saya sembang lah pasal GK ke apa nak buat. Kita jemput mereka ni, main dengar. Kita sembang pasal bicara yang kali keempat ni. Untuk mereka faham apa yang kita cuba buat. Saya dah tanya apa yang saya nak buat dengan GK di Langkawi ni kan. Dia dah terang sebuah sikit kat mereka. Yang kata kalau saya nak buat, saya lebih kepada nak buat untuk masyarakat tahu. Masyarakat dengar dan masyarakat nampak dan faham berita tu cara ada kesan dia. Bukan kita nak bagi orang suka-suka gelak-gelak ni tak. Dia lebih kepada kita nak saya membezakan kaedah yang dahulu dengan kaedah yang lebih bagi saya kalau nak ikut tu kita nak efektif lah. Persembahan tu bukan flat stick bahasa dia. Bukan Mr. Bean yang cerita ni. Ini cerita yang kita nak buat adalah cerita perang musuh bukit ni yang berlaku pada 12 November 1821. Kita baru terang kat dia lah apa stand saya nak bagi dia dengar dan kita pada recording nanti orang boleh tengok balik lah apa yang saya cakap dalam 20 minit sebelum ni apa Tuan Kamal pun cakap dia nak masuk lewat sikit. So hari ni mungkin insyaAllah kita akan dapat Tuan Herman bersama kita. Kita tak tahu dia dah masuk ke belum? Ustaz lah. Belum ada lagi tu. Belum lah. Dalam senarai tak ada. Tanda love tu saya tak tahu siapa dia. Daripada PS lagi. Oh dia yang bagi kan. Jadi itulah lagi yang apa kena kita lagi dia tu. Dia bagi apa tu. Itu cara dia bagi klik dia tu ni. Okey. Saya dah kita bagi awal tadi tajuk yang hari ni. Sebelum ni saya tak berani bagi tajuk. Banyak saya tak tahu pasal perang tu. Yang kali ni pasal post-post yang
daripada kita panggil hari haul untuk Perang Sertifikat mula 12 November tu, baru saya nampak kan. Sebelum ni bahan tu tak ada. Lang. Ini tu jalan-jalan kat Facebook tu memang ada khas kita pasal Langkawi. Lepas tu tadi petang bila Tuan Kamal share apa ni dokumen tu saya dah print dah. Kan. Print, saya dah baca sampai siri 3. Dia ada 5 buku Datuk Ismail Saleh. Ya, siri 2. Saya belum sampai siri 3. Jadi saya dah nampak ada satu bab kan, serangan Siam ke atas Langkawi tu. Memang ada satu bab. Yang tu saya cari sebenarnya. Bukan kita tak ikut yang lain tu. Pasal saya di Langkawi kan. Kalau ikut saya buat cerita Langkawi dululah macam tu. Tapi sebenarnya kalau angan-angan tu, sebab tu daripada pentas kita nak ke filem, dari filem kita nak ke episod TV. Sebab dengan episod tu lah yang kita boleh ambil semua. Kita boleh buat ada episod tu Langkawi, cerita Langkawi kita pergi perang-perai. Lepas tu dia perang Tani. Itu pasal yang kena ada TV juga. Kalau kita nak sumbat dalam filem tak cukup kalau 2 jam 3 jam pun. Dia jadi sikit kan. Jadi kita tak nak. Kita nak kalau boleh apa saja yang kita buat tu bukan sempurna tapi jelas. Ikut catatan. Macam tu kan. Jadi saya dah bagi kalau ikut yang saya dah save pun dalam saya punya ni pasal tajuk dia Laksamana yang tak didendang kan pasal Tengku Muhammad. Jadi saya dah baca pasal tu. Tu Tuan Hirman Roslan yang tulis kan? Yang mana dalam Facebook Dalam Facebook. Dalam Facebook dia kot. Saya tak pasti. Tak tahu dah masuk belum kan? Belum kan? Okay, saya bagi peluang kepada Pak Lang dulu untuk malam ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita kongsikan pada malam ini bersama-sama dapat limpah rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berizin pada Islam untuk bercakap pasal Tengku Muhammad Sa'ad ini. Memang catatan fakta kita dah ada, kita rekod. Orang kata itu titik-titik dia sendiri yang bercerita. Kan? Ya kan? Baik. Baik, terima kasih Pak Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita sebelum ni kita pun kita dah berkongsi dah mengenai Tengku Muhammad Sa'ad sebar sedikit cara, tapi waktu tu kita tak dapat rekod dah. Baik dah. Jadi Tengku Muhammad Sa'ad ni dia ialah anak menakan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah, iaitu Sultan Kedah. Yang Sultan memerintah Kedah ketika serangan musuh bisik tahun 1821 tu lah. Kita pun sedia maklum Sultan waktu tu pun Sultan pun sudah lama memerintah Kedah daripada 1803 1804 gitu. Dah berbagai-bagai perkara dia lalu. Dan Tengku Muhammad Sa'ad ini ketika serangan musuh bisik dia terlibat di antara kerabat yang ditawan dan dipaksa berjalan kaki sampai ke Legok. Dia ceritakan kalau terus ke Legok, kalau sampai Senggora dulu, mereka akan naik kapal hantar di Bangkok. Tengku Muhammad Sa'ad, saya baca dia dihantar ke Bangkok, antara yang dihantar ke Bangkok. Jadi 1821 ditawan bersama para kerabat dan rakyat Kedah. Jadi sebelum tu rakyat petani pun dah ada. Mereka ni tangkap orang ramai suruh berjalan. Bayang daripada Kedah sampai ke Senggora ataupun dari Kedah sampai ke Nakhon Si Tamarat dah ni. Kita naik kereta itu pun 3 jam lebih kot daripada Bukit Kayu Hitam nak sampai Nakhon Si Tamarat. Ini jalan kaki. Hak mati-mati hak mati tak kambuh hak mati-mati tapi jalan. Datuk Bendahara sekali, Datuk Bendahara meninggal di tengah jalan. Jadi Tengku Muhammad Sa'ad ni antara yang berjaya sampai lah. Dan pada 1821 tu juga ujung-ujung tu dan masuk ke dalam 1822 Sultan menghantar John Crawford, seorang doktor yang terlibat dalam pentadbiran British di Pulau Pinang. Sebelum tu di Singapura saya rasa John Crawford. Dia seorang yang berintegriti tinggi lah. Dia mewakili British untuk berunding untuk membebaskan orang Kedah di Bangkok dan berbincang mengenai pendudukan Siam dan Legok di Kedah.
Tetapi dari pandang British, John Crawford gagal untuk dapat apa-apa ni lah. Tapi dalam saya baca Crawford Papers, memang dia tak ada, dia kata lagu tu. Maksudnya kalau dia kata dia nak minta bebas, dia nak bebas. Jadi dia tak ada apa. Dia tak ikut sangat Siam kata apa. Siam nak tu dia tak apa. Dia nak apa baik pembebasan Kedah, tu pasal dia. Tapi gagal dengan sebab tu Siam memang marah dia. Kemudian dihantar pula 5 tahun selepas itu, 1826. Beni dihantar lebih awal, tapi dapat perjanjian 1826 tu baru dapat kata sepakat. Okey, lagu ni British setuju legok duduk dalam Kedah apa semua buat, tapi dah lama bayang lah sampai 5 tahun. Dalam 5 tahun tu macam-macam berlaku di Kedah. Dengan apa penyiksaan orang lah, macam kita selalu dengar sahabat kita Herman Ruslan, saudara Herman Ruslan duk cerita mengenai penyiksaan budak-budak ikut dan dia rasa dia nak bunuh, dia bunuh lah. Nampak budak dia empuk dekat pokok apa-apa, mati. Nampak mak mengandung, ibu mengandung, dia belah perut, sonok dia. Jadi macam tu lah. Jadi Tunku Mat Saat ni 1826 tu berjaya dibawa balik, dan diceritakan di antara yang menyimpan dendam lah pada Siam ni sebab duduk di sana, bukan duduk dalam hotel, duduk sana dalam penghinaan dan penyiksaan, pelbagai penyiksaan. John Hunter sendiri sebut depa letak tok nenek kita duduk dalam macam apa lau ayam, macam reban, standard cakap reban ayam. Dan mereka cucuk, mereka hina, mereka kencing, mereka ikut dan buat segala lain-lain najis baling kat kita. Jadi dihina sedemikian rupa. Bukan dalam 5 tahun cuba bayang. Sebab tu balik dengan azam yang tinggi. Balik. Jadi kebangkitan pertama nama Tunku Mat Saat, suatu kebangkitan Tunku Kudin 1831, nama Tunku Mat Saat tidak ada disebut. Kita tak pasti sama ada dia tidak menyertai ataupun dia apa, pelbagai cerita ada yang kita dapat simpulkan daripada semua. Kita tak nampak nama dia. Ada cerita kata sewaktu peperangan tu dia sibuk mengumpulkan orang, menambah orang pergi Sumatera, pergi mana-mana di seluruh alam Melayu untuk mendapatkan tentera baru. Itu salah satu tulisan lah. Ada juga yang mengatakan dia masih muda. Semua pendapat. Ketika ditawan tu 1821 dia umur belasan tahun. Jadi kalau kita ambil 15 tahun pun 1831 tu dia baru 1821 dia dalam 26 lebih lah, dia belum jadi panglima apa lagi, mungkin dia berperang orang biasa. 1838 dia dah cukup matang untuk mengetuai. Itu andaian lah. Jadi kita shortcut perjuangan Tunku Kudin telah syahid apa semua. Tunku Kudin menang, kemudian Siam langgak balik dan mereka bertahan selama 5 bulan di kota. Segala laut dan sungai dikepung oleh Inggeris. Siam menyerang melalui kawasan tu. Kemudian pasukan Kedah berjaya dikalahkan, Tunku Kudin syahid. Okey, kita shortcut sampai situ. Kemudian zaman Tunku Mat Saat, saya sentiasa highlight yang memulakan ni kebiasaannya memang Sultan Ahmad Tajuddin II. Dulu 1831 kita dah cerita macam mana dia menyeberangi daripada Pulau Pinang ke Seberang Perai 1829, dia duduk lama di situ. Banyak kali cuba dan akhirnya 1831 berjaya. Kali ini pun sama. Suatu Sultan ketika itu di Melaka. Selepas 1831 Sultan ada di Melaka. 1835 Sultan membuat helah, minta dia kata dia cemuh duduk di Melaka, dia nak duduk di Deli, di dalam Sumatera lah ni. Deli ni tak jauh dah, kalau kita tengok sebaris dia tak jauh dengan Beruas lah.
Lepas tu dia pi Delisat dan dia melencong ke Berwas. Di Berwas tu Sultan mengumpulkan balik orang apa semua 1835, cukup apa semua, tapi dalam 1836 Sultan disuraikan oleh angkatan British, ditembak apa semua. Anak Sultan sendiri cedera, Tunku Abdullah cedera di kaki apa semua, dan ramai juga pahlawan Melayu mati masa ditembak oleh Inggeris masa tu. Disuruh bersurai tu. Jadi Sultan terpaksa balik semula ke Melaka, tapi asas telah diletakkan di Berwas tu, Tunku Muhammad Said meneruskan. Jadi kita dapat 1838 tu bermula gerakan daripada Perai dengan Tunku Sulaiman apa semua, dan segala angkatan Melayu daripada Kelang, daripada Rembau, daripada Aceh, daripada Berdagai apa semua, Langkat, Siok apa semua turun sampai, kalau Abang Ed tengok buku tu seronok sebab dia sampai dia sebut betul-betul orang Ilanun, orang Balanini daripada belah-belah Mindanao, belah Sulu lah. Depa turun, depa tu hebat berkayuh, dia kata. Cara Datuk Ismail Saleh menulis buku Tak Sungguh Selam Laut tu seronok gitu, gaya bahasa dia agak ringan. Tapi dalam dia berfakta. Pada kali pertama saya baca, saya nampak macam sebuah karya sastra, tapi saya tengok dalam tu ada fakta. Kemudian hanya satu yang nanti kita akan cerita kemudian lah mengenai Datuk Muhammad Ali yang tu. Diceritakan oleh Datuk Ismail Saleh, menceritakan dengan terperinci pergerakan dia daripada sini ke sini, yang terutama di cara Datuk Muhammad Ali menyerang daripada sayap laut lah, sayap Perleh, Stoi, Terang, Krabi sampai ke Phuket tu, dia sangat detail cara pergerakan itu. Tunku Muhammad Said pun sama. Tunku Muhammad Said mengumpulkan masuk ke dalam Merbuk, kemudian berlaku pertempuran di Pulau Bidan dengan Angkatan Melayu. Kita kena ingat, kadang-kadang kita ingatkan had menyerang Kedah 1821 tu Siam. Tak sebenarnya, Siam utama. Dan ada orang Cina pun ramai. Dan ada juga Angkatan Melayu yang bersekutu dengan mereka. Melayu Islam. Kita bukan Angkatan Melayu sebab asal orang Legok ni pun zaman dulu ramai yang Melayu tak masuk Islam tu, mereka jadi Buddha, mereka panggil mereka orang Siam tu. Tapi had Islam ni termasuk Angkatan Panglima Barim dan Panglima Yu, banyak orang tu. Jadi diceritakan pertempuran tu. Pertempuran ni masyhur, mungkin Datuk Ismail Saleh mengambil daripada cerita lisan orang Kedah dululah. Disebut pertempuran di Pulau Empat Beradik, Pulau Songsong, Pulau Telok, Pulau Bidan, satu lagi Pulau apa tak tahu, lupa. Songsong, Bidan, Telok. Tak ingat. Payang. Bukan. Pulau Bunting. Pulau Bunting. Bunting. Pulau Payang bawah lagi, dia dekat belah lapis depa tu. Jadi pertempuran tu memang Abang dah baca belum tak tu? Sampai belum, dia baru sampai sini dua. Saya pergi baca seronok. Dah cerita semua Datuk depa bertempur dengan Tunku Mat Saad, dengan Wan Muhammad Ali. Macam mana Panglima Yu kena dia kebai lah, apa lah tu cara dia nak bagi habis kebai dia tu, suruh bakar mata cangkul tu, suruh dia jilat. Dia jilat tu kebai dia habis dah. Habis dia jilat besi panas. Jadi depa tu masuk ke dalam Lok Ganu, kemudian dapat ditawan. Itu detail lah, tapi pergerakan dia lagu tu. Dia masuk daripada Perai, masuk ke Berlindung di Merbuk, masuk ke kawasan Pulau Empat Beradik, kemudian baru depa attack Kuala Kedah. Jadi itu pergerakan dia lah. Dan dalam lebih kurang attack juga kan? Macam mana? Lebih kurang juga tempat tu kemudian nak attack, cara dia nak masuk lebih kurang juga kan? Lebih kurang. Cuma kali ni Angkatan Tunku Mat Saad lebih ramai dan berjaya pun lebih ke atas, lebih ke utara lagi berbanding dengan Tunku Din dulu. Tunku Din dulu kita tak nafikan, Tunku Din pun berjaya menawan di sebelah Tepa dan Chenak, tapi kawasan tu memang kawasan orang Melayu. Jepat dah masa tu dah termasuk di bawah perintah Siam, tetapi bila kita ada perang, kita pi walaupun tak ramai, depa sokong kita. Semangat Melayu kita tu. Jadi terus situ senang. Itu dia join kita. Jadi Tunku Mat Saad pada bulan sekitar saya tak ingat 1838 berjaya menawan kota Kedah, dan depo sebenarnya ada 4 sayap.
4 ketumbukan besar sekali dalam tu, yang komander dia Tunku Mat Saad dan Tunku Abdullah, anak sultan, anak sulung sultan. Tapi dia ada tim Muhammad Ali belah laut. Kita tahulah belah tu sampai ke Phuket. Kemudian ada satu pasukan oleh Tunku Mat Taib menjaga di kota Kuala Kedah. Kemudian ada ketumbukan orang-orang Kedah bergabung dengan orang petani. Pasukan ni masuk sampai ke Reman, menawan Kota Baru Reman dan sampai ke Kuala Bekah di petani. Dan ada pula pasukan Tunku Mat Jiwa yang serang Hat Jai, Senggora ni, pasukan Tunku Mat Jiwa. Jadi ada 4 pasukan menyerang sebelah. Dia masa mula-mula dia menang di Kuala Kedah tu, Siam mengadu kepada British dan British hantar pasukan untuk memberi amaran di kota Kuala Kedah tu. Maksudnya kita dah menang masa tu, British mai naik kapal. Tapi sebab kita faham, bila British datang dengan cara utusan, cara nak habak benda-benda, kita tak serang. Jadi kita faham protokol-protokol perang ni semua kita tahu. Kita ikut, kita tak macam Siam. Siam dia mula nak buat macam-macam, kekonon hak mula-mula sekali kan dia kata kita nak ambil beras apa, nak cara damai, tiba-tiba dia serang kita. Kita tak begitu. Kita bagus. Berperang kita ada ikut adab, ikut cara. Jadi British bagi amaran, suruh habak kata jangan lawan dengan Siam. Dia suruh semua bersurai betul, tapi orang Melayu tak mau apa semua. Antara frasa yang ramai yang menuliskan perkataan ini disebut oleh Tunku Mat Saad, tapi dalam Blockade of Kedah yang ditulis oleh Syirah Osborn, salah seorang kapten muda yang terlibat dalam peperangan tu, menyebut Tunku Abdullah yang menyebut yang ayat-ayat yang masyhur ni. Ayat ni mengatakan, selagi kami dapat menghunus pedang dan lembing, kami akan terus mempertahankan bumi Kedah ini yang menjadi warisan kami. Beritahu kepada orang-orang putih di Pulau Pinang itu, kami akan terus mempertahankan selagi kami boleh menghunus pedang dan lembing. Itu rasa yang ayat yang masyhur di situ. Itu memang kita akan petik tu untuk dalam semua kita pentas ke pendapat saya ayat tu ayat Tunku Abdullah sebab ditulis oleh tu begitu, tapi tak pasti. Kalau depa ada dapat pendapat lain mungkin boleh utarakanlah. Sejarah lah betul lah kita. Bagi saya Balang, kalau nak cari kepastian sekarang ni, tengok timeline di mana Tunku Abdullah, umur dia berapa, kita kena dia tengok. Ada sekali. Depa perang duduk sekali. Depa 2 orang. Sebab tu masa depa menang tu, Sultan pula, Tunku Mat Saad hantar surat ke Melaka jemput Sultan balik jadi Sultan. Tapi Sultan membalas surat kata dia tak mau balik. Kita fahamlah sebab dia di situ dalam buangan dan dikawal oleh Inggeris, takkan dia nak habaq kata dia nak balik kan. Kalau dia habaq nak pun dia tak boleh nak balik. Jadi Tunku Mat Saad melantik Tunku Abdullah menjadi Sultan muda. Dan Tunku Mat Saad sendiri jadi macam bendahara lah, macam Perdana Menteri lah, dia yang mentadbir Kedah tu. Orang putih sendiri tulis dalam 6 bulan tu kita menang tu, orang Kedah meninggalkan Kedah ni, sebelum tu ada kata 120,000, ada kata 150,000 rakyat Kedah masa tu. Dalam masa perang tinggal 6,000 daripada 100 lebih tu. Ikutlah kita nak ambil 120 ke 150 ke, tapi saya pegang 120. Dia 6,000 tinggal duduk dalam Kedah masa perang, tapi lepas pada tu kebanyakannya balik. Memang dah tak balik, duduk di Kerian, duduk di tu, ada dah mula buka bendang depa tak balik. Tapi kebanyakan masa kemenangan tu depa balik. British tulis dalam jurnal tu, dia kata Kedah enjoy the period of repose and prosperity. Maksudnya zaman pemulihan dan kemakmuran. Dan dia orang putih puji kepimpinan Tunku Mat Saad maksudlah, dia pandai. Dia mula buat jalan, dia buat apa, dia betul bendang apa semua dia buat balik. Ada ni saya boleh kongsi lepas ni tulisan tu. So abang ada jurnal pun ada yang menulis mengenai benda tu. Kemudian benda berlaku hampir sama. British membuat kepungan balik macam blokade macam zaman Tunku Udin, sama. Dan mulalah berlaku kekalahan bila di Senggora tu,
Raja Siam, kami baca catatan ulang Sombat sekali, hari-hari dia akan berjumpa meeting dengan para pegawai, para pembesar dia untuk menawan balik Kedah ni. Dia rasa, dia kata dia sangat malu sebab wilayah dia terlepas. Dia bagi sudut pandang dia, kita wilayah dia. Masa tu ada dua masalah yang berlaku, iaitu satu, Kedah terlepas, Kedah dia hilang daripada cengkaman dia. Satu lagi, perang saudara di Kelantan. Dia bagi keutamaan pada masalah di Kedah. Sebab di Kelantan tu tak apa. Mereka bergaduh sama mereka. Dia kata, nanti siapa menang kita sokong. Dia kata. Simple. Otak dia tu. Dia nampak dia permainan itu. Otak dia kata, tak apa kita sokong dia. Satgi kita bagi dia bagi dia puji-puji, bagi surat lantikan semua, dia akan seronok, akan masuk belah kita. Itu pandangan dia kepada kita. Saya baca agak sedih dalam tu. Dia memandang hina kita ni. Tu. Jadi dia bagi keutamaan pada masalah yang berlaku di Kedah dan menghantarlah. Dia kerah habis askar-askar daripada Chaya, daripada bla-bla, daripada Bangkok sendiri turun, jadi ramai. Masa tu dia marah kepada Senggora sebab Senggora marah kepada Legok sebab Legok tak tolong Senggora. Legok dan Senggora daripada dulu depa bergeseran, depa tak ngam. Sebab Legok ialah Pesuruhjaya Siam bagi sebelah pantai barat. Senggora bagi pantai timur, belah Petani, Kelantan, Terengganu, bawah Senggora. Kedah, Terang apa semua, Kerabi, Stoi ni semua di bawah Nakhon Sitamarat. Jadi dia macam dia tak ngam. Jadi masalah. Jadi akhirnya berjayalah, tapi belah Wan Muhammad Ali nanti kita cerita lain. Wan Muhammad Ali berjaya sampai ke sebuah pulau, saya lupa nama pulau, masuk dalam wilayah Phuket. Sampai ditulis dalam tu, Gubernur Chaya ataupun Chumpon mengatakan Gubernur Phuket pun tunduk kepada dia, menawarkan bantuan sebab mungkin kerana takut ke apa semua. Dia sanggup pergi sama dengan Muhammad Ali. Tapi Raja Siam tak percaya. Dia kata ini semua fitnah nak menjatuhkan Gubernur Phuket, dia kata. Itu salah satulah. Tapi zaman tu memang kok pulau-pulau tu habis orang takut. Mana dan lari, dia pun lari. Muhammad Ali sapu habis ya kawasan tu. Dan dia hantar orang, bila dia tawan, dia akan hantar orang balik ke Langkawi sebab dia takut. Dia taktik yang sama lah. Saya duduk bincang dengan Kamal. Sebab kalau dia serang saja, nanti Siam perangai dia tak tangkap kita saja, dia tangkap anak, bini, cucu, cicit apa semua sekali. Keluarga dia akan bunuh kalau kita lawan dia zaman tu. Jadi tu cara selamat. Memang taktik yang sangat bijak lah, bawa ke Langkawi. Jadi sedikit demi sedikit yang kawasan Tunku Mat Sangat tadi, Senggora jatuh balik, kemudian Hatjai jatuh balik. Semua berunduk masuk ke dalam Alok Ganung. Alok Ganung pun jatuh, daripada Alok Ganung masuk ke dalam kota Kedah. Bila kita telah dikepung teruk dan kita tak dapat bekalan makanan berbulan-bulan dalam tu, makan minum tak tentu hala, dan mana yang sakit-sakit, mana yang cedera-cedera, akhirnya Tunku Mat Sangat mengambil keputusan sehari dua ni kita akan berunduk sebab dia tak nak dapat nasib sama macam Tunku Udin. Ini taktik sebab dia belajar daripada apa yang telah berlaku. Dia ada orang kata apa ni lari kan. Ada berlaku, saya baca satu buku tu sejarah Stoi, dia ada orang mempertikai anak Raja Kedah ni penakut semua, pakat lari daripada Siam. Dan ini strategi perang, kita kena faham. Kita berunduk, kita akan serang balik. Itu cara dia. Kita kalah satu pertempuran untuk menang satu peperangan sebenarnya, cara dia tu. Tapi tak apalah. Jadi saya nak sebut lagi mengenai diplomasi oleh Tunku Mat Sangat. Orang putih ni, saya tak puji orang putih, saya tak kata orang putih jahat semua atau baik semua. Kita faham ada bahagian-bahagian tertentu dia bagus, ada keadaan tertentu dia teruk. Dia mungkin janji dengan kita Pulau Pinang apa semua, kita maklum semua tu. Jadi Tunku Mat Sangat hantar ada seorang setiausaha dia selalu pi ke kapal Syariah Osborne ni, Emerald. Dia selalu pi dia hantar utusan bagi tahu apa benda yang nak bincang. Jadi hari tu dia minta Syariah Osborne, okey, dalam 2-3 hari ni kami akan berunduk dan kami bagi orang perempuan pi dulu. Orang perempuan, orang tua dan budak-budak. Sekali mereka akan dayung arah ni, minta tolong kapal ni selamat. Sebab tujuan mereka daripada Keluar Kedah dayung pi Pulau Pinang.
orang tua tuang budak-budak ni tak boleh, kemungkinan tak sampai. Biasa orang, kalau orang lelaki Melayu dulu biasa, itu benda yang senang saja kalau Kedah sampai Pulau Pinang tu. Jadi pada ketika berlaku tu memang riuh rendah untuk orang dan orang tua-tua dan anak-anak orang dan wanita ni diselamatkan oleh Syed Osborn lah, termasuk isteri Tunku Mat Saad dan anak dia, 3 orang masa tu. Dalam dukung menyusu pun ada lagi seorang. Jadi mereka semua dimasak nasi bagi makan. Pagi esok Syed Osborn panggil 2-3 kapal lagi, hantar habis pergi Pulau Pinang. Jadi itu akhir lah berlaku pada kekalahan. Jadi kita ponti sakat dulu kot, lagi kita tambah apa yang patut. Terima kasih banyak Ahmad. Sama. Selamat datang saya ucapkan kepada Tuan Kamal kita. Jadi yang mulia Tuan Kamal pun kita nak dengar jugalah apa yang dia boleh kongsikan, versi dia mengenai Tunku Muhammad Saad. Saya macam saya katalah, saya dah ada bahan yang dikongsikan oleh Tuan Kamal. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan print dah pun. Saya baru baca, memang betul sampai Langkawi. Siri 2 tu, macam mana sedang serang Langkawi. Nampaklah, ada rupanya kubur tak mana perang tu disebut. Nama-nama, bila kita bercerita macam buat cerita pentas ke, buat cerita filem ke, drama TV ke, nama watak tu kalau boleh, especially benda epik lah, kita bawa yang betul. Kita tak ada orang kata nak mereka-reka nama itu suka kan. Jadi kita bawa yang betul, kita nak masuk ke zaman tu sebab kita bawa cerita tu yang pernah berlaku. Jadi kita kena gambarkan, masuk dalam zaman tu, tengok budaya dia, pakaian dia, cara adat dia. Jadi benda-benda tu sekarang dia tak ada. Kita kena buat macam tu. Jadi kita kena buat tu, kita kena tengok lokasi disebut. Contoh saya tengok dengan jelas tulisan tu, Lah Pulau Bumbun apa semua. Saya tahu Pulau Bumbun kat mana. Tapi lah kalau nak buat masalah ada kapal karam kat situ, dia pun tak buang ni kan. Sebab di belah Malaysia Barat ni, belah tanah Melayu ni, yang saya tahu lah sebab saya pernah duduk Sarawak, kita tidak ada syarikat yang menguruskan bahasa sampah lah, sampah kapal karam ni besi kan. Tak ada orang yang buat servis tu. Saya perhati lah dekat Langkawi dari 2-4 tahun, kapal tu sedai situ lah sebab tak ada syarikat ataupun company yang uruskan kapal-kapal. Sedangkan Pulau Langkawi ni dia pintu masuk puluhan ribu kapal, tanker-tanker besar semua lalu. Jadi, kapal-kapal kecil, jadi Langkawi tempat mereka berhenti, tempat mereka berlabuh. Mereka berhenti sini, orang murah, mereka orang putih, semua Cina, semua mahal lepak ni. Jadi banyak kapal rosak, kapal karam, tu biar lah sampai hari ni. Jadi yang tu kita boleh seimbang di satu masa nanti kan. Mungkin ada takut dalam kita ni tokoh-tokoh yang boleh ambil kisah, boleh tolong putihkan kan. Kalau kata dia tak nampak tak apa, maksudnya dia karam tu ke dalam laut, tak timbul, tak ada masalah, tak buruk lah Pulau Langkawi ni. Ni dia sadai betul sengit yang tu kan. Bila naik ferry ke, lalu kapal nampak sampah tu. Buruk rupa dia. Yang kata orang main Langkawi tu mesti orang kata kan, apa Langkawi kata hebat sangat kan. Benda tu kita nak buat. Tentulah. Saya tanya pula Tuan Kamal, bagaimana pendapat Tuan Kamal berkenaan dengan perjuangan Tunku Muhammad Saad? Saya petik tadi, saya dah kongsi Saad. Saya tak tahulah dapat tak dapat kan apa yang saya share screen, saya tak ada sangat kan. Saya try share screen tadi. Tu tulisan yang dipetik dari Tuan Muhammad Herman Roslan, Gajah Putih di Bumi Garuda tak silap. Dia petik tentang Tunku Muhammad Saad je kan. Macam mana peperangan tu. Jadi apa yang Pak Lan dah sebut tadi, jelas kat situ yang Tunku Muhammad Saad ni bangkit tak. Memanglah selepas Tunku Pudin, tapi dia bukan macam Tunku Pudin. Ada sama banyak, tapi lain dia ada banyak juga. Dia lagi besar kan. Jadi apa yang Tuan Kamal boleh kongsikan dengan kita pada bicara Perang Musuh Bisik yang keempat pada hari ini? Silakan Tuan Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Dengar, Alhamdulillah. Pulau Bumbun tak mana Abad? Dia depan Regis. Oh, dekat Langkawi ke lah? Pulau Bumbun dekat Langkawi. Oh, okey. Okey, baik. Saya duk cari ke, tak jumpa, tak tahu. Pulau Langkawi ada 99 pulau. Jadi ada juga dalam siri 2 ni tadi yang saya baca, ada beberapa pulau yang saya kenal pasti lah sebab sepanjang saya duduk 4 tahun ni,
Orang tempatan je yang tahu nama-nama pulau kat sini. Macam tu lah. Oh, okey, baik. Jadi kalau nak balik lebih baik, kita pergi dekat pejabat daerah. Depa ada nama semua 99 pulau ni. Kalau ayat surut, kita 100 lebih. Dia macam tu. Kalau ayat tu pasang penuh kan, ada 99 pulau. Okey, baik. Okey, saya tak ada apa sebenarnya. Pak Lang dah sentuh banyak. Cumanya saya background saya sebenarnya IT dan geologi. Jadi bila geologi ni, saya bila sembang dengan Pak Lang, kami discuss lah Pak Lang, Farid, Atan, Herman. Jadi kami duk discuss jalan belakang, jalan yang digunakan oleh Tengku Mat Saad masa zaman Perang Musa Bisik ni. Jadi sebenarnya bahagian dalam kawasan dalam lah, kita panggil kawasan pendalaman tu, dia ada jalan tikus ni. Jalan-jalan ni masyhur dulu. Dia pun tak guna jalan laut. Kalau kau belah pergi ke belah dalam ni, dia pun guna jalan darat. Jadi panjang yang saya tengok daripada saya cek hari ni sekarang saya punya orang tengah cek dengan Vietnam dengan otoknya. Tengok mak yang baru nanti. Ni siapa buka suara. Tak apa. Dia kita tengok peta lama tu, daripada semua jajahan Kedah, daripada Krian ni sebenarnya ada jalan dalam masuk sampai ke Sungai Merbok. So bila kita tahu Tengku Mat Saad ni, kita tahu kita agak dia mula di kampung kota di Seberang Perai. Sebelum Atan duk kaji pasal sepadan lama Seberang Perai dulu, sebelum kita ada Seberang Perai lah, dia punya kawasan dia lebih kecil menghala ke laut. Kampung kota ni dia duduk dekat Pekalan Tambang dekat Sungai Dua ni. Dia ada Sungai Perai tu sebenarnya boleh masuk ke sungai Ayak Hitam, masuk ke Sungai Kerih. Lepas tu masuk ke dia panggil Sungai Korok, tumbuh ke Sungai Muda. Daripada Sungai Muda pula depa boleh masuk ke dia panggil Sungai Terus Timur ataupun orang panggil Sungai Simpok. Terus masuk ke Batu Lintang masuk ke apa dia panggil Teluk Bayu. Di Teluk Bayu ni dulu ada satu istana lama tapi yang dah roboh dah. Lepas daripada situ dekat depan ada dua pekalan siam, satu dekat Tanjung Dawai, satu lagi dekat Pinang Tunggai, dekat Sungai Muda ni. Di Pinang Tunggai ni ada satu tempat sampai kelar ada kampung siam tu. Jadi Tengku Muhammad Saad ni, sebelum dia bergerak, ikut satu catatan mengatakan bahawa dia ni dapat pertolongan daripada satu geng gentry daripada Pulau Pinang dengan bekalan sebanyak 100 rifle lah, 100 musket ni. Dan juga daripada situ kita tahu sokongan daripada sebelah Krian pun ada masuk sampai ke Sungai Muda sebelum tu, dan dia berkumpul di orang panggil Teluk Bayu lah, kawasan istana lama dulu sebelum mereka mengatuk strategi, dan berkumpul semula di Pulau Empat Beradik tu yang macam dalam tulisan catatan Datuk Ismail Saleh. Tu jalan-jalan yang digunakan lah. Saya rasa benda ni Pak Lang dah sentuh. Lagi satu saya nak tengok daripada petikan daripada Singapore Press yang mengatakan Tengku Muhammad Taib telah pun berada di kawasan sekitar sempadan Patelong, Mendelong. Jadi satu ketumbukan yang mengatakan bahawa Tengku Muhammad Taib dah pun ambil kawasan tu. Itu ditulis orang putih. Pendapat saya mengatakan bahawa yang ada di kota Kuala Kedah, menjaga kota Kuala Kedah masa tu adalah Syed Hussein Mulu Arau. Dan kita tengok ketumbukan dia, satu Muhammad Ali dah masuk sampai ke Terang, dan ikut catatan Luang Udang Sombat, daripada Terang tu dia tak marah sampai ke Phuket. Dia ada orang kanan dia.
dalam catatan luang Ulang Sambat dia panggil Wan Kanam. Anak apa? Adik ipar dia. Adik ipar kan macam tu lah. Adik-beradik depa. Wan Kanam ni dia dengan 40 biji peru. 40 biji peru ni dengan ketumbukan daripada Sulu Iranun Baladini ni, depa marah sampai ke Pulau Panjang, dan daripada situ Gubernur yang ada di Phuket dah ketak-ketak lah macam tu. Depa ni memang ketak-ketak lah masa tu. Angkatan masuk dan depa tak perang pun dengan angkatan Wan Kanam ni. Sayap ketumbukan daripada Wan Mat Li ni. Wan Mat Li dia turun ke bawah, dia duduk di Kuala Perlis masa tu. Dan dia berkubu di Kuala Perlis. Sama ada dia pergi ke Stoi dulu ataupun dia ke Kuala Perlis. Sebab ada satu rekod yang saya baca, depa sabotaj pengkalan Siam di Stoi masa tu. Siam ni kalau tak ada makanan, depa memang tak ada motivasi nak perang. So apa yang depa buat, depa ambil makanan tentera Siam di Stoi masa tu. Dan tak boleh buat apa. Di Stoi. Dan depa boleh bully itulah. Depa memang ni moral tentera Siam ni sangat lemah sebenarnya. Depa tak macam kita. Cumanya bila perang ni, strategi yang paling hebat yang depa guna ni, orang kata bijak, macam Pak Lang kata bijak, tapi saya tak setuju lah. Saya kata tindakan bacol lah bagi tentera Siam dengan menggunakan anak, bini, keturunan semua ni memang bacol lah. Memang saya abang bijak tu Wan Mat Ali. Wan Mat Ali. Bukan tu Siam. Tapi Siam ni depa memang jahat lah. Memang teruk lah, tak bermaruah perang macam tu. Siapa pun boleh menang kalau gitu kan. Jadi saya tak tahu cerita Wan Mat Ali lepas dia ada di Perlis, tapi masa angkatan Siam mengambil alih kota Kuala Kedah, Perlis belum jatuh lagi masa tu. Singgora pun tak jatuh lagi. Cenak pun belum jatuh lagi masa tu. Apa yang dia buat, Gubernur Ligok dia hantar ketumbukan dia daripada atas turun ke Bukit Hitam, ke Sadau, terus masuk ke sini, dan satu lagi angkatan 30,000 orang dihantar oleh Gubernur Chaya daripada sebelah Phuket ni. Depa panggil, saya syak bila sembang dengan Ustaz Amin. Dia kata satu tempat nama Pantai Halban. Dan daripada Pantai Halban tu depa turun ke Kuala Jerlun. 30,000. Dan semua angkatan-angkatan ni dibekalkan dengan senjata canggih, flintlock yang tak pakai sumbu dia pakai batu api tu untuk tembak. Jadi semua angkatan ni dibekalkan dengan tu, dan satu angkatan turun ni. Bermakna, dan satu lagi daripada catatan luang Ulang Sambat, satu angkatan yang turun di Senggora, satu angkatan Siam turun di Senggora terus daripada Bangkok sebenarnya, bukan daripada Ligok. Tu memang daripada Rama 3 dia hantar direct ke Songkhla, sebab Raja Ligok ni dia memang selfish habis lah. Dia kalau nak menang dia seorang lah. Tu kelemahan depa, kita tak tahu. Dia hantar untuk bebaskan Ligok. Masa tu baru ada pertempuran di sebelah Songkhla. Tapi masa pertempuran di sebelah Songkhla yang kita lemah tu sebab kota Kuala Kedah dah diserang masa tu. Jadi angkatan Kedah ni dah pakat lari balik nak bantu. Bermakna kita ada angkatan Siam di tengah, angkatan Tunku Mat Saad di dalam kota, dan angkatan Kedah pun ada di luar. Tapi disebabkan oleh persenjataan kita pakai matchlock, mereka pakai flintlock, dan masa tu pula ada serangan di Songkhla. Songkhla belum jatuh lagi. Dan ada tentera yang berpecah lah, yang masih lagi nak duduk di Songkhla, dan ada tentera yang nak balik ke kota Kuala Kedah untuk bantu. Saya ingat lebih cerita tu sama je lah kot, yang macam Pak Lang cerita tu. Saya ingat sampai situ lah kot. Okey, terima kasih banyak Tuan Kamal. Saya minat dengar cerita flashlock dengan flintlock apa, saya tak dapat jelas lagi lah tulisan dan nanti kena type tengok kataan tu, saya boleh sebut dengan betul lah. Atau benda tu senapang lah, senjata yang digunakan. Ada tak kita boleh dapatkan replika senjata-senjata tu? Terus mungkin kita boleh dapat pedang, okay? Saya tak tahu lagi perisai tu dia pernah panggil apa, mesti ada. Ada flintlock. Ada.
kita boleh tengok zaman. Kalau yang British pakai apa semua tu kita boleh dapat lah. Tapi British dia satu step di atas daripada kita pun satu. Ya, replika macam mana tu? Kalau gambar boleh dapat lah. Kalau nak replika gambar lah mahal benda tu. Tak. Kita Gambar lah. rasa dia kalau kita dalam membuat produksi, kita lebih kepada mereka pakai kayu, pakai apa. So nak tunjuk kata flash lock tu mungkin mekanisme tu lah. Kita kena close up lah tunjuk. Membezakan flash lock dengan apa. Yang tu lah dari segi trik kalau kita nak guna kamera tu kan. Yang tu lah sikit jadi masalah macam mana kita nak ambil mekanisme dia. Tapi jata yang tentera nak bawa banyak-banyak tu kayu lah kot. Itu trik je lah. Tapi rupa dia kena nampak lah kan. Macam mana rupa dia tu kan. Kena buat lah. Kena buat ni dia. Kena buat lah. Saya nampak benda tu tak mustahil kan. Sebab dunia lah ni kereta Ferrari pun mereka bagi jadi emas. Mereka bagi terbalik, bagi jahanam lah. Benda 4-5 juta bagi terbakar. Itu biasa. Takkan dapat lama-lama ni susah orang nak buat kan. Boleh insyaAllah kita ada kawan-kawan yang terkenal yang mampu. Tapi macam biasa lah. Kita kena ada dia punya schematic. Kena benda-benda tu lah. Kena supaya mereka boleh tolong produce untuk kita kan benda-benda tu. So maksud dia kalau tadi cerita dia yang saya minat dengan trend daripada senjata. Saya berkenan dengan apa Ilanun. Kan. Takkan dia pusing sampai ke Singapura, lintas Melaka nak main ke Kuala Kedah tu habis kan. Tu kawasan Bawang Putih mesti dia nampak. Saya rasa Iranun ni dia masuk ke pantai barat. Saya rasa dia masuk ke belah mungkin Pahang, mungkin dia masuk ke Songkla. Kita yang tu mungkin ada tak cerita bab Iranun ni pula? Dia macam ni. Dalam catatan Iranun ni dia tak ada dalam catatan selain daripada catatan daripada Ismail Saleh. Datuk Ismail Saleh. Jadi kita tengok bangsa Iranun ni dengan Sulu ni, depa ni bangsa yang cukup kahak. Depa dalam catatan Datuk Ismail Saleh ni pun dia cerita depa ni nak masa dia berdayung daripada Sulu tu, dia punya nak tidur, kalau kata mengantuk, depa ambil lada tu letak kat mata. Tak mau bagi mengantuk. Kayuh bukannya pakai layak, depa kayuh. Depa kayuh nak bagi cepat sampai. Jadi bermakna bila depa kayuh, kapal depa memang sampai ke depa kayuh. Kalau nak kayuh kapal kan, dia kayuh ke Selat Melaka lah, masuk ke atas tu. Dan ada satu rekod yang saya baca, kapal-kapal Melayu ni sebenarnya daripada Sumatera apa semua di Aceh, di kawasan perairan Aceh sebelum depa masuk. Maknanya depa tak lalu betul-betul pantai belah Semenanjung ni. Depa lalu daripada Batu Bara ni sampai ke Aceh, dan daripada Aceh baru depa masuk. Macam tu. Dan satu rekod, catatan lama saya baca, tapi nak kena buat satu penyelidikan lagi lah. Dan depa pernah nak ambil Pulau Pinang. Depa pernah kepung Pulau Pinang. Jadi yang tu saya tak mahu sebab ramai orang tak sembang pasal benda ni. Jadi saya tak tahu benda ni betul ke tak betul. Nak cari sumber tu kot Pak Lang boleh sembang tak tahu. Kalau kita babit kan macam saya biasa lah tengok yang kata suku-suku laut ni kan. Walau banyak nama tapi perangai sama. Kita kata bajau laut, kita tengok dalam majalah 3 apa tunjuk kata dia semua duduk atas laut kan. Sebenarnya belah kita ada. Belah kita ada tak tahulah. Tapi kita tak ada kaum tu nama macam tu lah. Ilanun ke apa bajau laut ke, tak ada nama macam tu. Tapi ada di belah kita ni ada orang laut, tapi saya pernah baca dia kata dia tak dapat dijejak di mana mereka ni kerana telah berasimilasi dengan orang darat ni. Ada wujud orang-orang laut ni. Sebab saya pernah jumpa keturunan daripada kerabat Johor ni yang kata dia betul dia orang laut dia kata, tapi ada okey sebab baru-baru saya teringat. Saya duk study pasal Sulu itu Ustaz. Pasal geng-geng Iranun ni lah, Iranun Balini ni. Depa sebenarnya bukan asal di sana, di Sulu. Depa sebenarnya asal orang Burma. Pada orang Burma, depa turun ke Johor. Makna bangsa yang sama juga yang berada di Johor, yang kalau kata baru saya recall balik banyak kata yang tu saya recall balik. Dia memang duduk di kawasan Riau sebelum dia orang berpindah ke Sulu. Okey. Pulau apa nama penyengat ke apa? Banyak orang laut tu. Dia ke? Silap saya lah. Jadi maknanya geng angkatan Wan Muhammad Ali ni katanya banyak orang-orang laut ni. Sebab mereka memang pakar perang di laut. Maksudnya bot mereka lain banding dengan angkatan Melayu dari Kedah dengan dari Pulau Pinang. Mereka punya perahu mereka yang macam yang Tuan Kamal kata ada 50 orang dayung tu kan.
Betul sebab mereka ramai atas bot tapi beza dengan bot Melayu, mereka punya bot ada kelengkapan senjata perang. Maksudnya ada meriam. Kan. Jadi apa yang digambar yang Pirates of Caribbean pada British tunjuk kata lanun tu, saya rasa nampak mereka ni lah walau ni. Kan. Dan kapal mereka bukan kecil, mereka besar. Kapal mereka bukan kapal perahu yang bagi kita kalau dengar perahu tu kita nampak kolek lah. Tak. Perahu yang bahasa dulu kata perahu tapi besar. Dan mereka kelengkap dengan senjata. Izinkan saya mencelah. Baik. Boleh, silakan. Ya, dalam blokade Kedah tu, dia ada menceritakan mengenai rupa bentuk perahu Melayu juga. Jadi lepas kata tadi depa bagi amaran di Kota Kuala Kedah sebab depa cari Wan Muhammad Ali sekali, depa nampak okey Tuku Maksat ada. Tuku Abdullah ada di Kota Kuala Kedah. Tekan Wan Muhammad Ali mana? Yang tak ada. Depa cari. Depa naik atas lagi. Daripada Kuala Kedah naik atas lagi. Cari segenap tu depa tengok mana sungai besar sikit depa masuk. Mana boleh masuk. Cari. Akhirnya depa jumpa di mana? Di Sungai Terang. Wan Muhammad Ali duduk di dalam Sungai Terang. Dia kata sungai yang luas di muaranya tapi depa tak boleh masuk dalam sebab depa kapal. Depa parking kapal, depa nampaklah kedudukan macam nampak ada orang. Dia kata dalam tu ada, saya lupa berapa puluh perahu atau berapa ratus. Tapi memang banyak. Rasa dalam 50 kot. Dan setiap satu tu memuatkan 40 ke 50 kru. Satu kapal. Dan dia kata dilengkapi dengan swivel gun, satu lagi apa nama dia? Culverin. Swivel gun dengan culverin lebih kurang dia. Dia rentaka ada paksi. Jadi cara kita kita serang apa kapal kita pakai hak kecil tapi kita banyak. Jadi kita sangat sangat pantas. Nak mengelak nak apa tu hak tu depa takut. Jadi disebut tu Syariat Osman kata kalau masa tu depa nak hapuskan kami sekaligus boleh. Sebab depa turun daripada kapal, naik satu perahu. Masa tu Captain Warren P. Syariat Osman ikut. Syariat Osman masa tu dia hanya pegawai muda dalam angkatan. Dia menulis ni. Dia duduk belakang. Captain Warren nak bawa semua. Captain Warren ni orang Melayu panggil Raja Laut. Orang panggil Raja Laut. Jadi dia masuk, tanya orang Melayu situ. Kita tak tembak sebab dia datang sebagai utusan. Hak tu saya kata saya sangat hormat, sangat respect kita punya kepatuhan kita kepada protokol perang ni. Kita tak buat ikut dan. So sangat berpribadi tinggi kita orang Melayu. Saya sangat hormat. Dia masuk ke dalam dan akhirnya jumpa dalam tu dia tulis All Pirates. The All Pirates Wan Muhammad Ali dia tulis. Orang putih. Semua pirate kan. Jadi jumpa di situ bawa peristiharan serah diri ni dan wanted tu sekali. Siap orang Melayu relax tengok dia nak tampai kat pokok ke apa relax tengok. Tak ada buat apa. Lepas tu siap boleh sembang lagi. Ni suruh ni kena serah diri pasal Muhammad Ali jawab kata tak kami tak akan menyerah apa semua ni. Lepas tu akhir sekali berlaku cabar mencabar. Captain Warren punya belagak boleh bagi cabaran masa tu. Cabang dia masa kalau Siam masa kena dah tu. Memang mati dia tapi dia ada dia tahu dia punya ni. Okey, dia kata nanti okey saya apa ni kita ada maruah nanti kita bertarung di laut terbuka dia kata. Betul Wan Muhammad Ali jawab. Di situ ada catatan dia. Kemudian turun. Dia bagi orang balik ke kapal dia. Balik semua turun balik ke Pulau Pinang. Jadi dalam tu seronok saya baca sebab dia sebut okey hari ni kita melalui Sungai Stoi. Sungai Mambang tu dulu dia tulis Sungai Stoi. Lah ada tempat lain Sungai Stoi. Tak ada kan? Tu Sungai Mambang tu kan Sungai Stoi. Jadi kemudian kami melalui Tanjung Gaboi, kami melalui Puju, semua ditulis. Sebab tu saya seronok bila saya dapat tahu tempat-tempat kan. Bila lepas tu kami singgah di Temelang. Zaman tu Temelang mungkin lepas perang tak ada orang Melayu. Ada orang India duduk atas tu. Dia punya ketua perempuan nama dia Apatah Devi belakang. Keling. Bahasa orang Setu panggil Keling. Keling lah. Sampai sini dekat market dia tu memang dikuasai Keling. Oh, di Temelang. Ya, di Setu Pekan Setu. Oh, bukan Setu dak ni di Temelang, disebut khas di Temelang. Temelang tu sampai hari ni ada rojak Keling. Oh. Kemungkinan cerita tu dah.
Lepas tu saya pergi seronok, saya pergi Temelang tu rasa tak tahu lah. Sebab kita nak baca buku, duk bayang zaman tu. Kita sampai, ya Allah, tak tahu nak abang lah. Kita minat kita kat situ kan. Jadi kemudian dia ni cerita tak berkaitan lah, tapi saya cerita catatan Syarif Osborn. Dia masuk Sungai Mambang. Tiba-tiba dia tengok apa ni, anak-anak kapal dia semua takut. Lepas tu duk baca-baca kata. Duk baca apa kata, dia kata apa kata, segala apa ayat Quran dia baca. Dia tahu perkataan Quran tu. Okey. Rupanya dia cakap nampak hantu di sungai situ. Ada nampak hantu. Lepas tu dia orang putih. Nak percaya, dia kata apa semua yang mengarut kan. Lepas tu tak lama tu dalam beberapa ketika tu dia cakap dia nampak memang betul. Ada satu bayang yang terbang di sebelah tu menghampiri, kemudian rapat tapi tak sampai ke kapal dia. Dia masa tu dia cakap saya mengaku. Dia cakap tu saya mengaku memang saya takut. Jadi seronok dalam buku tu kan dia sebut mengenai pelayaran tu memang menarik lah. Itu antara kawasan yang seronok kalau kita buat satu macam dulu. Kami ada perancangan juga, tapi benda tu mungkin makan belanja dan makan masa, iaitu jejak musuh bisik. Kita ambil kod laut kat Muhammad Ali ni, perjalanan dia kalau kita boleh sampai ke Burma lagi hebat kan, tapi kita tumpu belah tu dulu kan, stoi naik ke terang apa semua tu sangat menarik lah. Itu sajalah komen saya. Kalau bab kata Pak Lang kata kita orang Melayu ni boleh terima utusan-utusan dalam waktu berperangan tu, dalam bahasa Pirate of Caribbean kita panggil pale. Jadi kalau saya tengok cara orang depa macam Pirate of Caribbean ke apa, depa buat cerita Mak Saleh ni depa kaji dan depa fiction kan. Jadi bila dengar cerita-cerita macam Pak Lang cerita, sebab saya nampak dalam Pirate of Caribbean nombor berapa dia sebut dia di Selat Melaka. Dia dapat lepaskan diri lah. Ni yang pirate perempuan tu lah. Dia dikejar oleh 3 kapal lanun. Lanun lah. Kita orang Melayu ni semua lanun lah. Kan? Jadi tahun tu pun 1800. Dalam ikut cerita Pirate Caribbean tu 1800. Dan nama kapal-kapal yang ada di perai tu digunakan dalam cerita Pirate of Caribbean. Aisin ke apa semua tu ada dalam Pirate of Caribbean. Memang ada kapal dalam cerita tu yang meletup kapal besar. Tapi kalau ada dalam sejarah perang ni memang ada. Dalam perang musuh bisik ni memang kapal-kapal itu ada di kawasan Selat Melaka. Jadi saya rasa mereka cuma alihkan apa yang berlaku dekat kita ni pada 1800, dia kata bawa pergi ke Mediterranean benda ni. Kononnya benda tu berlaku belah Mediterranean, belah sana lah. Bukan duk berlaku belah kita, kononnya kan. Tapi sebenarnya kalau ikut catatan sejarah yang bertulis sekarang ni kita dah nampak dah di mana mereka buang, padam, alih, tipu. Kita tahu dah lah. Pirate of Caribbean tu memang cerita kita lah. Kan? Panglima awang yang dia bawa watak apa ni Jack Sparrow tu kan. Kita boleh nampak lah siapa pasal apa dia ikat kepala kan. Cara pemakaian dia, sambil dia bawa pedang dia ada terakul kan. Itu mana ada orang-orang putih lanun Mak Saleh buat kerja tu? Tak ada. Memang orang kita semua tu. Dia nak tunjuk buruk kita tu tapi dia tak sebut nama kita je lah. Dia pandai alih kan. Dia nampak cerita tu sekarang. Kalau saya pun minat movie. Saya follow habis semua cerita-cerita macam tu kan. Sebab bagi saya, macam contoh ada filem Caribbean ni, tiba-tiba ada orang Cina dekat Singapura kan. Ui, kat jauh dengan kita dah tu kan. Jadi macam mana? Macam mana dia boleh susun stack kapal situ jadi dia punya fortress, British tak boleh masuk. Ini saya nampak lah yang kata mereka ni memfiksionkan sejarah, menipu sejarah dan buat duit pula. Kita pula pergi bayar tiket panggung pergi tengok cerita tu kan. Dan kita tak tahu sebab kita tak ada bahan-bahan ini untuk diceritakan. Kalau kita pula, kalau saya katalah kita nak buat, saya rasa orang putih lagi kelang kabut nak tengok. Saya rasa lagi boleh pecah panggung sebab kita nak cerita yang sebenarnya. Kita bukan nak fiction kan. Sebab dunia akhir zaman ni dunia fitnah. Semua nak fiction. Fiction ni fitnah. Reka kan. Jadi kita nak cerita benda betul. Kita buat the true story kan. Dan kalau katalah nak jadi episod pun, bukan target TV kat Malaysia aja. History Channel confirm beli benda-benda macam ni. Dia jadi macam filem dokumentari kan. Lebih mahal daripada stesen TV Malaysia bayar. Tapi kalau cerita nak buat duit lah. Kalau kita kaji dan kita buat dokumentari dia, filmkan dia, bersiri pula kan. Memang harga dia memang juta-juta lah. Memang bukan harga main-main, memang harga
semua orang boleh senang lah kalau nak buat kerja macam ni. Tapi tak tahulah cara kita buat kerja tu kena ikhlas lah, kena betul dan fakta tu kena kukuh kan. Itu sebab saya panggil panel-panel ni bukan apa, saya tak mau dah buat contoh cerita, contoh saya bagi tajuk cerita bangsawan kan. Orang Melayu punya cerita cara dulu. Kalau dia buat cerita Mas Merah, dia nak cerita pasal Putera Raja tu kan. Ini cerita Mas Merah ni sebenarnya kita boleh nampak dia hampir kepada cerita Sultan Mahmud mangkat di Jelang. Dan bila Sultan Mahmud mangkat di Jelang dibuat pula, dia bukan Sultan Mahmud yang sebenar. Sultan Mahmud yang sebenar budak. Yang di Julang tu budak. Dia bukan ditanggung kan. Tapi bila buat filem, dia pangku pula atas tu, atas macam orang panggil apa? Macam yang 4 orang angkut lah, saya lupa nama benda tu kan. Tak, di Julang maknanya seorang orang besar mana atau dia punya budak suruhan letak raja tu atas dia punya tengkuk. Jadi gambaran-gambaran ni yang sebenarnya kita kena jelaskan kerana tidak ada rujukan sejarah. Yang tu bila kita nak buat ni macam orang kata tak pasti ke apa, tak apa, kita buat timeline. So bila kita dah ada satu hari kita jumpa, kita cuba buat dia punya board, kita buat dia punya timeline. Ni mana. Supaya kita dapat jelas cerita tu tempat mana, macam sekarang ni Tuan Kamal dia mengkaji laluan kan, sungai apa semua. Itu yang kita nak tunjuk. Kan? Pergerakan tu pun kita buat dia punya senario. Macam tu. Itu yang kita nak gambarkan daripada Sherlock Osborn. Contoh kata ada berapa ratus kapal kat situ. Satu kapal ada 40 hingga 50 orang. Bukan masalah kita nak pelakon tu ramai, dah. Yang kita nak gambarkan yang menyebabkan Sherlock Osborn boleh fikir 2 kali. Ramai mereka ni. Ni kalau mereka nak serang boleh hancur kita. Yang mereka duk megah-megah sangat mereka apa Raja Lot. Tak ada nya. Tempat orang nak mengaku macam tu, sembang kan. Benda yang betul mereka tutup kan. Benda yang macam mereka nak angkat diri mereka tu, kita percaya. Yang tu kita nak buang tu. Kan. Jadi terima kasih banyak kan, pada Pak Lang dan Tuan Kamal kerana berkongsi pada hari ni. Banyak ni kan. Alhamdulillah lah. Puteri Sabrina nama dia ni, tak silap saya. Dia yang rekod. Nak tengok. Jadi saya nak belajar dengan Tuan Kamal dengan Pak Lang macam mana saya nak copy, saya nak save dalam saya phone video yang kita dah pernah rekod ni. Saya tak pandai lagi macam mana nak edit tu. Saya boleh try belajar, tapi nak dari Skype tu nak bawa. Saya baca, dia kata ada dekat kita punya Google Drive. Cari dalam Google Drive tak ada kan. Duk mana dalam phone saya cari recording ni tak ada kan. Nantilah boleh mesej saya lah macam mana ke apa kan. Adalah lepas daripada sesi ni ke apa. Jadi saya bagi peluang kot kalau Puteri Sabrina nak bertanya sebab ada, ataupun Imran nak bertanya sebab tadi ada Tuan Herman Roslan kata, "Ui, dia terkejut sebab minggu lepas dia tak ada. Dia terkejut kita duduk dalam Skype kan." Dia ingat Google Meet lagi kan. Dia tak apalah, dia dah tanya nak masuk ke tak. Dia tak jawab. Dia ada kerja kot, saya baca macam tu je lah. Atan pun dia pun nak jawab lah apa kan. Tak apa, kita macam saya tak suka paksa orang. Siapa yang ada masa kelapangan ingin berkongsi, mic kan. Sebab kalau tak ada orang pun saya seorang-seorang lah bercakap. Saya macam tu pun sebab ada bila bercakap tu yang saya belajar sebagai DJ. DJ ni maknanya radio ni kita bercakap seorang-seorang lah. Biasa saya duduk macam tu dalam berapa tahun. Kalau sehari 3-4 jam pun, kalau campur berapa jam tu, kalau nak ikut boleh cakap seorang-seorang ni. Tapi cakap seorang-seorang yang kita susun, yang kita ada acara dia, ada program dia, ada matlamat dia. Benarnya bercakap itu adalah macam kita baca Quran lah. Apa yang kita cakap, dia masuk telinga dengar, mata tengok kan. Dia lagi laju daripada membaca. Sebab tu bila membaca kalau Quran tu jangan baca dalam hati kan. Dia baca keluar mulut kena cakap. Dan lafaz. Macam tu saya baca apa-apa, saya cuba lafaz. Tu saya dekat dengan seni persembahan tu, saya banyak bercakap. Saya boleh bercakap kan. Alhamdulillah lah. Kalau Puteri Sabrina ke Imran nak bertanya apa-apa, silakan. Sebab mereka yang macam Imran ni setia dengan kita daripada awal ni. Takkan tak ada soalan Imran. Ni soal sikit. Dia orang Setui, dia orang Cik Bilang. Semangat Cik Bilang. Tak ada tanya apa, cuma saya kira benda macam ni saya berminat lah. Sebab kita nak tahu sejarah Melayu dan nak tahu apa yang asal usul tu, macam mana terjadi lah. Tu kalau belah tadi yang Pak Lang sebut Sungai Mambang tu kan tahu belah mana?
Sungai Mambang tu tak tahulah. Kalau Sungai Cik Bilang tu saya tahulah Sungai Cik Bilang. Sungai Membang tu ada. Dia masuk sampai dalam pekan. Sampai tepi pekan dekat tepi Merkit tu Sungai Membang. Merkit Setui. Oh, tu. Dekat Setui tu Sungai Mambang tu. Tapi dia tak tembus Temelang. Dia tepi Merepoh kot. Tapi dulu mungkin lah sebab sampai hari ni Sungai Mambang tu bot lalu. Bot kecil lah boleh masuk, bot panjang tu masuk sampai pekan Setui tu. Tu Sungai Mambang tu. Lalu tepi Market tu. Yalah. Depa tulis Sungai Setui dulu. Dulu orang Kedah duk tanya mana Sungai Merepoh ni, mana Sungai Merepoh. Saya jumpa ni, saya duk tapi saya tengok dalam Google Map, saya teka dah betul dah. Tapi kita tak dapat kepastian. Saya tengok dia tulis Klong Pau. Betul ya Imran sebut? Bahasa Siam. Dia keras tu. Saya sebab agak bunyi nak sama kan. Dia ada macam Merepoh kan. Jadi saya tanya Pak Ibrahim Temelang. Kebetulan saya pergi berumah dia escort. Dia dengan ada seorang orang duduk di Cik Bilang tu kok. Tapi dia menega di Pekan Setui kot. Nama dia Basit. Dia orang Renong. Dia menikah dengan orang Setui. Pandai cakap Melayu. Sebiji orang Setui lah. Saya tak kata orang Renong lah. Dia dengan Pak Ibrahim kata Sungai Merepoh ada ni. Lepas tu baru ni. Lepas tu tanya Ustaz Amin pula. Dia kata nanti kita pergi. Esok kita pergi. Seronok. Tapi kebetulan mula-mula pergi masa Jerbu. Tahun sudah. Tak puas hati. Nampak sikit. Tapi gunung tu tak nampak. Saya main pula. Pasal 2 bulan lepas tu saya pergi pula. Di border buka ni kita boleh pergi lah. Boleh tengok lah. Tu antara perancangan lagi tu. Nak pergi macam lah Kamal. Dia kata nak pergi Pulau Lontak lah. Pulau Libong lah. Nak pergi Pulau Panjang lah. Pulau Panjang ni kalau sebelum kita pergi tu, kalau boleh kita rangkau perjalanan tu kan. Rangkau perjalanan sebab kalau kita dapat rangkau perjalanan tu ada pasal. Kita boleh tengok saudara ke adik-beradik saya ada mana kita bukan menyusahkan mereka. Kalau belah Thailand ni percaya cakap saya. Sebenarnya belah Malaysia pun sama. Tak pernah pergi je kan. Contoh Kuala Jerlun, dia bunyi macam Kuala Perlis. Walaupun duduk Kedah tu. Kalau saya pernah sampai kat belah Semeliang tu kan. Sungai-sungai belah tu yang dekat-dekat lah dengan Merbuk apa semua kan. Dia bunyi macam Kuala Perlis, macam Tanjung Kebis juga. Tapi bukan semua rumah lah macam tu. Dia ada orang adik-beradik kita bila jumpa, dia bunyi macam kita. Dia bunyi macam Tanjung Kebis. Dia mana ada kalau kita rancang perjalanan tu, kita boleh tahu ni siapa. Sebab saya boleh tanya orang, saya boleh tanya adik-beradik kan. Sini ada siapa kan. Tambahlah ni saya ada cucu lah, ada anak-anak penakan apa semua kan. Sebab belah arwah bini dulu ni, dia nombor 2 lah. Atas dia tu ada 7 orang. Kakak, makcik apa semua yang anak-anak dia pun mau menikah. Ada anak yang cucu pun menikah kan. Jadi kita ni dah tua belah sana tu. Itu yang petang yang tu. Terima kasih banyak Putri Sabrina kerana bersama kita pada dia ada kat Malaysia tu. Ada baca lagi. Nanti kita dah ada penonton dan kita harapkan kalau dia pandai ke apa, dia boleh tajarlah perjumpaan kita secara bersemuka di masa hadapan dengan dia sendiri kan. Bincang benda ni lebih orang kata serius. Kan? Sebab saya kalau nak mengadap dengan menteri besar tu, kalau boleh saya nak bawa orang yang pergi saya belakang. Saya tak mahu saya pergi seorang-seorang kan. Kita ada satu macam yang MHR dah tubuh kata di Pulau Pinang secara tak rasmi tu dah ada gerila-gerila kaji sejarah tu. Macam tu jugalah saya. Kalau saya tapi tak, bagi saya tak suka saya dah ada pertubuhan sikit. Nak tubuh pula satu lagi pertubuhan tu. Tak, saya pakai ni platform saya yang ni, pertubuhan sikit dengan puri ni. Kita pakai platform ni tapi nak buat apa pun boleh. Macam tu. Kita buat benda-benda kerja kita tu pakai satu nama, tak payah pergi tubuh benda-benda lain. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkati dan merahmati kita dalam pertemuan kita kali ini. InsyaAllah minggu depan yang Selasa, pukul malam dan biasa. Tak kisahlah kita maklum dari masa-masa. Tapi hari dia saya nampak hari Selasa tu kita mudah jumpa lah. Tak kacau ke apa. Alhamdulillah nampak kali ini. Pelangan program masih bersama dengan saya. Saya harap kita ada lagi waktu dapat berjumpa hari Selasa minggu depan insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Sabrina. Kita tak nak cakap